Alhamdulillah, kita kembali ke segmen Assalamualaikum. Kita akan bersama dengan seorang panel tak lain dan tak bukan yang memang selalu setia bersama TV Al-Hijrah, iaitu Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan. Assalamualaikum Ustaz Doktor. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, dekat belakang ni Ustaz pun dah standby tulis jenis-jenis fitnah kan. Jadi rasanya jiran-jiran syurga saya, sahabat syurga kita ni Ustaz nak tahu jenis-jenis fitnah. Mungkin Ustaz boleh terangkan dengan lebih lanjut. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Hanan, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah. Kata para alim ulama, jenis-jenis fitnah yang boleh kita bahagikan secara besar ini ada dua jenis. Izinkan Ustaz untuk bangun, untuk Silakan, Ustaz. terangkan di papan putih insya-Allah. Baik. Bila kita sebut jenis-jenis fitnah ini, yang pertama ada jenis fitnah iaitu fitnah manusia, sesama manusia. Maknanya manusia sesama manusia ini dia merupakan, ialah kita tak pernah fitnah haiwan. Kan takkan kita nak pergi fitnah kucing kita. Kau buat apa tu? Kan? Kau dah ada bini, pergi cari bini orang lain pula. Tak, sebab haiwan ni tak ditaklifkan. Tetapi kita akan melakukan fitnah sesama manusia. Sebab itu kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari di dalam sahihnya, Nabi tegaskan dan Nabi jelaskan, la yadkhulul jannah nammamun, iaitu apa dia, tidak akan masuk syurga. Dia tak boleh nak masuk syurga orang yang menyebarkan fitnah. Allah. Antara orang yang menyebarkan fitnah, kalau kita perasan di dalam surah Tabbat, siapa dia? Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Kan kita baca kan, tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Dan isteri Abu Lahab, apa kena mengena pula dengan kisah ni? Kerana isterinya lah yang menyebarkan fitnah, pergi sampaikan fitnah kepada orang-orang supaya membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri Abu Lahab. Sebab itu dia ni akan dibakar, dan ada dalam riwayat menyatakan bahawa dia akan ambil dalam neraka ni, dia akan ambil kayu-kayu ni membakar Abu Lahab, dengan dia terbakar. Sebab Allah. Apa? Dia menyebarkan fitnah, dia menaburkan fitnah. Sebab tu dosa orang yang menebarkan ataupun menabur fitnah ni sangat besar, dan nanti kita akan kupaskan nanti. Baik. Apa dia fitnah sesama manusia? Yang pertama, fitnah melalui percakapan. Kita sebut ada sesuatu, bercakap, kita bercakap. Kalau dulu orang melakukan fitnah ni sesama sebelah jiran rumahnya, kedai kopi, sekarang ni melalui media sosial. Kan? Sebab itu melalui percakapan. Ada juga melalui perbuatan. Fitnah melalui perbuatan. Meletakkan benda-benda yang mungkin dia tak buat, tetapi dia letak supaya timbul fitnah itu. Contoh. Dia tidak pernah ambil barang-barang yang terlarang, tetapi disebabkan kita geram, kita letak. Contoh dadah dalam rumah dia ataupun dalam kereta dia, ada berlaku benda ni, sehingga dia tertangkap dan akhirnya dia masuk dan dia dihukumi tali gantung. Benda-benda ini semua adalah fitnah melalui perbuatan. Ada juga fitnah melalui kekuasaan. Yang sekarang ni mungkin disebabkan nak kekuasaan, bukan saja ahli politik sebenarnya, tetapi ada orang yang nak merebut jawatan di masjid. Masjid saja, jangan kata negara, masjid, surau. Ataupun mungkin nak dapatkan jawatan JKK kampung, contoh. Menyebabkan timbulnya fitnah melalui kekuasaan. Dan juga fitnah melalui harta. Disebabkan inilah kata para alim ulama, orang yang menyebarkan fitnah ini, jenis yang pertama ni sesama manusia, mereka tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada orang tanya, Ustaz, bukankah dalam hadis Nabi SAW yang mana Nabi sebut bahawa semua orang yang mengungkapkan kalimah la ilaha illallah ni nanti ni, esok ni dalam mafhumnya akan masuk syurga. Dan kalau kita lihat dalam hadis ni, tidak akan masuk syurga orang yang menyebarkan fitnah. Jadi kan nampak macam ada pertembungan dua hadis. Maka kata ulama, orang yang melakukan fitnah ini, mereka memang tidak akan boleh masuk syurga melainkan setelah Allah Subhanahu Wa Taala azab dia dengan azab yang pedih. Allah. Sampai bila Ustaz? Kita tak tahu. Sehinggalah Allah ampunkan dosanya. Itu yang dimaksudkan di dalam hadis ini. Baik, kemudian fitnah yang kedua adalah fitnah wanita. Ini kepada lelaki-lelaki. Sebab ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim di dalam sahihnya, kata Nabi, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijal minan nisa.
Kata Nabi SAW, tidak aku tinggalkan selepas daripadaku yang lebih bahaya ke atas kamu tentang fitnah ini terhadap lelaki adalah wanita. Sebab tu wanita ini percakapannya, pergerakannya, apa sahaja perbuatan yang dia lakukan boleh menyebabkan dan boleh menimbulkan fitnah. Sebab tu Islam minta supaya wanita menjaga aurat, menjaga tingkah laku. Lelaki menjaga keimanan dia supaya tidak terjebak dalam fitnah wanita. Hari ini kita dah mula wanita bekerja, tidak jadi masalah. Kan wanita dah mula masuk dalam masyarakat, maka apa yang perlu diperhalusi supaya tidak menimbul fitnah adalah daripada perbuatan, percakapan. Kadang-kadang dekat tempat kerja bergurau ni kadang-kadang boleh tepuk bahu. Lelaki dengan ni, bini orang, anak dara orang dah tak kira. Tepuk bahu, kadang-kadang duduk, melompat sekali, menyanyi sekali. Sedangkan dia boleh menimbulkan fitnah dan akhirnya ramai hari ini orang yang menggunakan wanita untuk menjatuhkan lelaki disebabkan inilah fitnah yang paling besar. Selepas yang Nabi sebut ini, yang Nabi tinggalkan adalah kerana fitnahnya wanita. Sebab tu wanita ini tak salah. Yang salah adalah lelaki dan wanita yang tidak menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syarak. Apa kalau contohnya macam kita dah buat fitnah kepada orang kan? Tapi lepas tu kita dengar pula dalil ni kan tidak masuk syurga. Oi, kita takut pula Ustaz. Tadi kita dah buat fitnah, takut pula kan. So, apa yang kita perlu lakukan supaya taubat kita itu diterima Ustaz? Baik. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita dosa dengan Allah ni mudah. Bukanlah mudah bererti kita boleh buat dosa dengan Allah, tidak. Maknanya kalau kita dosa dengan Allah, antara kita dengan Allah, kita hanya minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah ampunkan dosa dan kita tahu Allah ni Ghafur, Allah ni Rahim. Walaupun Allah berhak untuk tidak mengampuni dosa kita, tetapi dengan sifatnya Allah ni Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah ni Maha Pengampun, jadi Allah ni Karim Mulia, maka kita tahu bahawa Allah akan ampunkan dosa kita bila kita bertaubat dalam banyak hadis. Tetapi dia tak sama, Hanan. Dosa dengan manusia ni dia tak sama. Ada satu hadis, sebelum kita nak bagi tahu cara dia. Ada satu hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Tirmizi, Imam At-Tirmizi di dalam sunannya. Kata Nabi kepada sahabat, Nabi tanya sahabat, manil muflis? Siapa dia orang yang muflis? Kemudian sahabat kata, man la dirham wala dinar. Orang yang kalau dalam Malaysia ni kita sebut tidak ada duit ringgit. Tidak ada dirham dan tidak ada dinar. Kata Nabi tidak. Orang yang muflis ni orang yang datang dengan pahala solat, pahala zakat, pahala sedekah. Ni pahala yang kita buat di TV Al-Hijrah ni, kadang-kadang kita pergi sedekah, pergi buat solat, kita buat ni amalan-amalan, pergi haji, umrah ni kita buat. Datang dengan pahala yang berlipat-lipat kali ganda. Tetapi hidup dia syatama haza, dia hina orang, wa zalamah, dia zalim orang, dia fitnah orang, dia buat anaya kepada orang. Esok pahala yang dia bawa tu tadi yang banyak, dia rasa ni confirm syurga ni. Kalau tengok pahala ni bawa, orang bawa sikit, dia bawa banyak. Yalah setiap hari, setiap tahun umrah kan, bawa pergi umrah, rupanya kerja dia fitnah orang, buat zalim kepada orang. Esok pahala ni dia akan diambil, diberikan kepada orang yang telah dia zalimi, sehingga habis pahala dia, kata Nabi SAW. Tapi banyak lagi orang yang dia fitnah, banyak lagi orang yang dia zalim. Pahala habis dah. Dosa orang tu tadi akan diberikan kepada dia, kata Nabi, sehingga dengan dosa dia Allah akan lemparkan dalam api neraka Allah. Jadi bagaimana besarnya. Sebab tu nak tekan butang share tu dalam media sosial, fikir dulu ni benda ni. Esok kalau aku ni nak jawab apa depan Allah? Maka kata Imam Nawawi, orang yang melakukan dosa antara manusia ada 3. Yang pertama, apabila sekiranya dia berbentuk harta, benda ataupun sejenisnya. Dia ambil harta orang tu, duit orang tu, dia ambil tanah orang tu, maka dia kena mengembalikannya kembali. Bagi balik. Itu dosa dengan manusia. Jika dalam bentuk tuduhan palsu, fitnah, ataupun seumpamanya, maka hendaklah dipulihkan namanya dan meminta maaf kepada. Tak boleh minta maaf je. Kena pulihkan. Kena buat statement, kena bagi tahu. Seramai mana dia telah sebarkan, seramai itu juga dia kena sebarkan. Dia tak boleh, kita minta maaf senyaplah, minta maaf lah, raya-raya kan, hari raya minta maaf lah saya buat silap ke, takkan dimaafkan. Melainkan dia pulihkan balik nama, kata Imam Nawawi. Jika dia berbentuk ribah, umpatan,
maka mohonlah kemaafan dan tidak mengulanginya. Jadi benda-benda ini kata Imam Nawawi, dia tidak akan terangkat selagi mana manusia itu tidak mengampuni dosa dia. Kita mulalah bila kita dah nak nazak, bila kita dalam sakit, kan Allah kan maafkan manusia, Nabi kan maafkan umatnya. Waktu kita buat kita tak ingat. Betul. Nabi buat ke fitnah ni? Betul. Allah suruh ke fitnah ni, time kita nak minta maaf, time itulah lidah kita. Biasalah, Allah kan Maha Pengampun, kan? Tetapi waktu kita nak buat, kita tak fikir. Sebab tu hak sebagai seorang manusia, apabila dia difitnah, dia berhak untuk tidak memaafkannya. Tidak memaafkan. Salah ke ustaz kalau saya tak maafkan? Tak salah. Tak salah. Itu hak dia. Sebab hak dia di atas muka bumi telah dirampas. Maka dia nak tuntut di hadapan Allah, keadilan Allah. Boleh ataupun tidak? Maka jawapannya boleh. Tapi sekiranya dia mampu untuk memaafkan, kan, mampu macam Rasulullah, mampu untuk memaafkan, maka Allah akan tinggikan lagi darjatnya. Tapi kalau dia tak nak maafkan, hak dia, tak apa, jangan maafkan. Sebab untuk berikan pengajaran kepada mereka yang tak berfikir ataupun tidak, orang kata, meneliti sebelum melakukan sesuatu. Itu bahayanya fitnah. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya, adakah dikira fitnah dengan penampilan-penampilan fashion muslimah terkini? Sebabkan tadi Ustaz ada sebut fitnah wanita, fitnah melalui fashion, tudung dan pakaian. Terima kasih. Jadi mungkin Ustaz boleh terangkan tentang hadis ni dan juga menjawab juga kepada soalan Nur Awatif tadi. Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan di dalam kitabnya, seperti mana yang disebutkan, wanita merupakan fitnah yang paling bahaya dan paling dahsyat. Bukan kerana fitnah, ustaz, saya ni pembawa. Tak, bukan dia pembawa fitnah, tetapi mencetuskan fitnah ini wanita ni mudah. Sebab apa? Sebab kita sebut tadi daripada segi percakapan. Sebab Allah jadikan lelaki ni dia hubbus syahwat, dia cintakan kepada syahwat. Jadi ustaz, takkan nak salahkan wanita? Tak salah wanita itu. Tetapi lelaki dan wanita masing-masing ada tanggungjawab masing-masing. Contohnya wanita, macam tadi Awatif disebut, pakaian fashion. Kita boleh berfashion. Islam tak kata kena pakai jubah sahaja contohnya. Kena pakai ni. Tak. Kalau kita tengok kan, di Mauritania ni sebelah negara Morocco, dia tak pakai jubah. Dia pakai macam sari tu, kan? Dia lilit, tapi menutupi aurat. Adakah kita nak kata, kenapa tak pakai baju kurung? Baju kurung hanya di Malaysia, mungkin di Kepulauan Melayu. Kalau di Indonesia mungkin berpakaian batik dan sebagainya. Jadi kalau kita hari ini tengok, pakaian itu mesti menutupi aurat. Sekiranya tak menutupi aurat, tercetuslah fitnah. Sebab itu wanita ini pergerakan dia, perbuatan dia, sehingga kan Nabi SAW sebut. Kalau kita baca dalam hadis, kalau masih ingat lagi, kita pernah sebut tentang sebaik-baik wanita solat ni di mana? Boleh tak ustaz kalau kita nak pergi masjid? Boleh, tak ada salah. Sekiranya tidak timbul fitnah. Tetapi kata Nabi, sebaik-baiknya adalah solat di rumah bagi wanita. Dan paling baik adalah dalam bilik dia, kamar dia. Maksudnya dalam bilik yang terlindung, nampak? Itu kita nak buat ibadat solat, kena lindung aurat kita. Sebab tu kalau daripada segi wanita ni, percakapan dia, kalau dengan suami punya garang macam rimau, Allah. Tapi dengan orang lain, awak dah makan kan? Contohnya lembutnya, bergetar jiwa lelaki, rasa rusuk ni bergetar lagi. Contoh tak, rusuk dia bergetar tak. Sebab apa? Sebab lembutnya wanita tu tadi. Sedangkan dengan suami yang halal tak ada begitu, garangnya dengan suami. Kemudian daripada segi pakaian tidak jadi masalah, tetapi mesti menutupi aurat. Jadi dia kena elakkan daripada pakaian-pakaian. Suami kena tengok pakaian isteri sebelum keluar daripada rumah. Ustaz, kalau dia single, ustaz, macam mana? Mak ayah dia. Kan? Jadi diri dia. Jadi dia kena pakaian. Kemudian jangan berwangi-wangian. Maksud wangi-wangian, ustaz, boleh ke kita nak keluar ni dalam keadaan busuk? Takkan kita jangan mandi? Tak. Dia wangi untuk dirinya sahaja. Jangan melebihi daripada tu sehingga orang tertarik. Itu kita sebut suara. Pergerakan dia pula. Ni jalan catwalk, tahu Hanan tahu jalan catwalk? Tahu. Alhamdulillah tahu. Ingat baca Qurannya. Jadi jalan catwalk kan. Jalan tu macam catwalk ni kucing punya jalan kan. Sehingga kalau orang tengok, fuyo, ustaz. Contohnya dia. Yang ni boleh menimbulkan fitnah. Jadi jalanlah supaya tidak boleh menimbulkan. Ustaz, saya dah jalan elok, pakaian elok, saya dah buat seperti, timbul juga fitnah.
maka waktu itu kita terlepas. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis tadi, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim, sifat sesungguhnya fitnah terawal yang berlaku pada golongan Bani Israel adalah pada wanita. Jadi wanita kena jaga, lelaki pun kena jaga. Lelaki kenapa? Dalam surah An-Nur, tundukkan pandangan. Jadi jangan tengok, walaupun ada wanita yang mengiurkan, minta maaf saya sebut. Jadi sebagai seorang Muslim, tundukkan pandangan. Kita jadilah seperti Nabi Yusuf AS. Ketika mana Nabi Yusuf AS digoda dengan godaan wanita, dia takut kepada Allah. Dan antara orang yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan Allah, 7 golongan, antaranya apabila seorang wanita yang menggoda lelaki, dia ada kemewahan, dia ada pangkat, kemudian wanita tu cantik, dia menolak, dia kata, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Wanita ni kalau kaya, kalau cantik, memang package. Dia tolak, kenapa? Kerana takut kepada Allah. Kalau buruk tu tak apalah, buruk tanah, contohlah, bodoh. Tapi ini cantik, ini. Kemudian dia tolak juga, kenapa? Kerana takut kepada Allah. Maka orang ni akan mendapat naungan Allah. Sebab tu wanita tak salah, tetapi yang salah sekiranya dia melanggar hukum Allah. Lelaki juga begitu, sekiranya melanggar hukum Allah, maka dia akan berhadapan dengan malapetaka daripada kemurkaan Allah. Jadi saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlal kerana sudi bersama dengan kami di Assalamualaikum. Kita nak berhenti rehat seketika, kembali dalam Assalamualaikum selepas ini, jadi jangan ke mana-mana. يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. Rapatkan saf. Islam. Kita pergi solat. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Atta, nane onge bohunda nispanveta. எனக்கு புரியுது. Sesungguhnya